Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya nak cerita sekarang mengenai third wave. Fokus semua, fokus. Walaupun saya tak nak jawab lagi dah. Saya akan bercerita dulu mengenai terus kepada kita punya topik third wave. Ya, pertama sekali third wave. Third wave ni okey, sekarang ni bila mula-mula saya tak nak cakap kan, tak nak cakap bila kita kata mengenai third wave. Okey, apa itu third wave? Third wave adalah bila kita lihat pasal yang pada saya yang asal tu, pada graf yang asal, apabila kita bercakap mengenai sudden surge of a case. Sudden surge of case yang berlaku dalam graf karakter coronavirus. Ya Allah, hilang punya perkataan. Okey, macam contoh hari ini, kita tahu hari ini kita telah mencatatkan kes sebanyak 130. Nampak macam rendah bandingan semalam, tapi jangan tertipu pasal ada 6,000 lagi kes yang tak dapat belum dapat result. Tapi sekarang ni yang kita nak bercakap adalah apa yang berlaku bila third wave. Okey, third wave ni saya tunjuk sekali lagi graf ya. Saya tunjuk graf. Graf yang kita sebut third wave ni. Hoi, tulisan aku buruk betul. Cantik sikitlah. Okey. Ini timeline. Okey. Ini masa mula-mula wave pertama yang kita kata kes kehadiran pertama yang ada, lepas tu hilang, lepas jemaah tabligh the spike, berbanding dengan graf asal. Kalau graf asal selalunya macam ni. Ni graf Itali, Iran, macam ni. Tapi kita masih lagi begini. Tapi pada 18 dan 19 berlaku panic buy dan panic balik kampung. Akan tetapi pada masa yang sama tadi, according to DG, 14 hari bulan sehingga hari minggu ini adalah cuti sekolah. Kat sini kan 14 sampai 21 cuti sekolah. Dan 30,000 orang, ramai gila. 30,000 yang pergi overseas. Termasuk negara-negara yang telah diwartakan sebagai kawasan yang terjejas akibat daripada COVID. Jadi apa yang berlaku kalau kita ambil 14 sampai 24, 10 hari sampai 28. Untuk kes dari yang balik kampung kita expect sampai 28 campur 18 campur 14. Silap betul aku ni. 31 lah. Okey, lebih kuranglah sampai 30 kan. So, apabila kita sebut dua kes ni bertemu, dia akan ini third wave. Entry third wave. Okey? Dan apabila third wave berlaku, ini penting tuan-tuan. Bila kita kata tadi, Kementerian Kesihatan, DG cakap 30,000 kes pergi bercuti di overseas. Maksudnya, yang sepatutnya kita kata apa? Duduk diam-diam kat rumah, self quarantine, tetapi diorang merayau. Diorang berbangga untuk pergi kerja. Diorang pergi pasar. Jadi kita akan dapat itu kerana atas tindakan itu extension
RMO atau MCO dilakukan sehingga 14 hari bulan. Kalau tak, kita akan dapat disaster punya figures. Sekarang ni, kalau kita nak tahu, macam mana kita tak tahu masuk third wave? Kita tak tahu lagi pasal result, selagi result, kalau katakan hari ni daripada 200 tadi pergi ke 500, dan kita tahu dah kita masuk entry ke third wave. Akan tetapi, yang hari ini baru 130. So, kita punya tu masih lagi flatten lah kan. Macam ikut je jalan tu masih flat lagi lah. Jadi, apa yang berlaku? Kalau katakan tiba-tiba besok atau lusa atau tulat, tiba-tiba surge ke 500. Ada 6 wave kalau dia. So, ada ke 600, kita tahu lah third wave. Third wave memang surge gila-gila. Dan masa tu, kerana itu kita minta, bila kita kata dah dapat duit, bukan duit lah, dapat rangsangan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, PM kita, bagi macam-macam rangsangan, duduk diam-diam je lah. Kita kata sikit je 500 ni. 500 beli beras, 10 kilo, 20 kilo, duduk sebulan. Duduk 2 minggu boleh, takkanlah kau makan banyak sangat. Okey? Jadi, automatically, kita tahu bahawa you all jangan keluar rumah. Sekarang ni keadaan sangat-sangat kritikal. Saya tak nak komen apa-apa Harias pasal saya dah komen batch dulu dah. Okey. So sekarang ni you all kena faham bila kita kata mengenai stay put, stay in house, stay diam-diam, semua main peranan. Kena you all pun jeritlah kat jiran tu, kat pakcik tu. Pakcik baliklah pakcik. Ya Allah pakcik kena COVID, pakcik COVID. Pakcik kena COVID. Pakcik kena COVID, kita tahlil pun tak ada untuk pakcik. Kan? Jadi kena cakap bahawa jangan keluar rumah pasal kita nak tunggu third wave. Okey, kita nak tunggu third wave sama ada jadi atau tidak. Betul, Amir kira betul lebih kurang lah 30 pergi overseas, 10K balik kampung, 10K, lebih pada 10K sebenarnya balik kampung tu Amir. 10K pergi kenduri, itu mungkin. Jadi bila kita lihat begitu, kita akan nampak bahawa you akan nampak pada penghujung bulan ni ada lompat begitu. Kalau dia lompat begitu, wa'anuzubillah min zalik, kami semua akan pengsan di tengah jalan. Okey? Virus COVID-19 berjangkit melalui sentuhan ke? Dia berjangkit sentuhan tapi tak meresap melalui kulit. Dia mesti masuk melalui rongga. Dia mesti masuk melalui mata, hidung, mulut. Okey? Itu dia pintu masuk dia. Janganlah maki dia lagi macam mana. Okey? MO akan dilanjutkan ke tidak? Saya tak nak komen. Itu bidang Majlis Keselamatan Negara kerana itu luar bidang saya lah. Kalau Claudia kata berapa lama akan berlanjutan? Kalau ikut expert by Singapore, dia akan shutdown, turun dalam 6 months, lepas tu dia clusters. Maksudnya, kalau kita buat social distance, kita jaga diri jauh, kita turunkan wave tu jadi social distance, lepas tu, dia boleh, dia akan ada clusters lah, jadi influenza. Adalah sentiasa dalam masyarakat tu. Tapi, dia tak adalah, kita kata, buat damage sekarang. Okay? Data 130 hari dalam Simpang Renggam tu ke? 130 hari? Tak, okey. Dalam kes Simpang Renggam, okey, apa yang berlaku bila you all dah balik kampung? Saya tunjuk satu-satu. Okey. Sekarang ni, kalau kita tengok, kes yang banyak, macam UK Malaysia. UK Malaysia lah, UK Bandar Malaysia. Salah betul, salah. Bandar Malaysia pun salah. Macam itulah lebih kurang kan? Ini Kuala Lumpur, ini wilayah, tempat tertinggi. Okey? So, apabila kita kata, apa yang berlaku tak kala panik balik kampung, ataupun balik kampung baru ni, semua yang lokaliti yang tinggi, yang kes yang asymptomatic, yang tak dapat ditahu, telah keluar. So, apabila keluar, daripada Kuala Lumpur dan wilayah, Simpang Renggam di sini. Kalau katalah Simpang Renggam. Okey? Simpang Renggam di sini. So, at one time, 90 orang lebih kurang. 60 ke 90 orang terus berlaku. That's why kita lockdown terus. So, sekarang ni, kita menunggu, kalau katakan di Jempol. Hari ini kita dapat news di Bukit Rokan ada satu kes. So, Bukit Rokan.
Kalau katakan Bukit Rokan, kawasan Gemencih, tiba-tiba besok atau lusa atau minggu ni dapat 90 kes, lockdown juga. Satu, tutup. Pasal tu kita rasa, kita kata jangan balik. Jangan balik ke KL. Kerana itu, kita simpan lagi. Dan setiap kali, setiap satu kawasan ada, kita akan lock. Macam tu. Okey? Kalau kita lock semua, nanti korang tak makan pula. Jadi, benda dah terlepas. Benda dah terlepas. So, kita sekarang ni ambil tindakan untuk, MKN ambil tindakan untuk lock tempat lah. Pasal korang dah terperangkap dah kat kampung tu. Yang kat kampung tu dah terperangkap dah. Nak pergi mana dah? Dah terperangkap. So, automatically boleh control lah. Boleh control lebih mudah untuk kita panggil control senario tu. Cumanya, yelah, bila kita kata balik kampung pun, atuk-atuk kat kampung tu, bukan setakat Acik Kiah, Acik Limah, Mak Subedah, Mak Senah, kan? Pak Ngah Leman, semua kat situ tu, semua yang dekat situ tu masih kita rasa degil dan tak faham. Jadi bagi dia tak kena. Jadi polis dan askar kena tegas lah. Kena tegas. Tapi kalau kasar sangat pun, kenapa KL tak lock? KL sebenarnya dah lock dah, tak boleh keluar dah. Dr. Alex, aku bincang pasal third wave, anxiety, panic dan juga simpan regam punya action. Okey, sekarang kita dah masuk pasal kenapa kita lock dekat simpan regam punya action. Jadi, kenapa KL tak di-lock, kenapa wilayah tak di-lock? KL dan wilayah adalah pusat center. Kalau kita kata, memanglah kalau kita kata sepatutnya kita dah lock, tapi masalahnya sekarang, masa 18 dan 19 hari bulan, keluarnya penduduk-penduduk daripada wilayah dan Selangor tu agak masif. Okey, agak masif. Bila dia masif, that's why you tak boleh dah, tak guna dah you nak lock KL dan wilayah pasal dia dah terkeluar daripada radar. Sekarang ni kita nak ambil yang di luar. Okey, yang di luar. Di luar tu bermaksud yang ada kat kampung tu duduk diam-diam, duduk ontok-ontok, duduk senyap-senyap kat kampung tu, duduk kat situ kita boleh contain dengan mudah, lebih mudah. Okey? Kerana pasal kita dah lock masa diorang kat sana dah. Kalau kita patah balik dan jadi problem. Automatik satu Malaysia kena. Jadi saya harap faham dekat kenapa simpan renggam. So kalau katakan besok Jempol ada 60 kes, tutup, lockdown contoh. Macam itulah cara dia. Doktor, awak Teluk Intan tak lockdown? Teluk Intan yang melibatkan hanya staf hospital, belum penduduk. Unless penduduk Teluk Intan as a whole terlibat. Ni hospital Teluk Intan yang terlibat. Jadi berbeza. Pendapat doktor kalau lockdown berapa hari dapat menurunkan? Mesti 14 hari ke 30 hari. Okey, duduk 14 ke 20 hari. Ada kampung kata tak kena. Kampung kena. Kalau katakan orang KL dah balik kat kampung tu. So tunggu turn je lah tu. Dia pasti kena punya. Almost. Kalau katakan yang datang tu kena lah. Kalau kata tak kena, tak kena lah. Jadi kalau lockdown, berapa total radius? Tak, lockdown maksudnya kita akan ambil radius bergantung pada lokasi tempat. Bila kita kata lokasi tempat, kalau kampung tu kampung lah. Kalau sikit dia kawasan kecil lah. Tapi macam Simpan Renggam tu kawasan yang beberapa kampung-kampung yang lain. Automatically dia kena. Okey? Kenapa yang meninggal banyak warga emas ya? Kerana warga emas mempunyai sistem paru-paru yang tak kuat dan badan diorang tak kuat, imuniti diorang dah mula merosot dan juga tindak balas terhadap jangkitan pun tak kuat. Jadi automatically mereka sangat-sangat senang kepada komplikasi kerana dia tak dapat respon terhadap jangkitan tu dengan baik. Maksud recovery diorang tak baik. Okey? Hospital Jempol dan hospital Rembau adalah hospital yang didesain untuk COVID. Tu sebenarnya. Okey, di Negeri Sembilan lah saya boleh cakap. Dan di hospital STJ sebagai center COVID. Okey. Berapa lama kita nak flatten the curve? Lukman tanya. Berapa lama bergantung pada sikap orang Malaysia. Kalau Malaysia masih lagi sibuk nak beli, keluar gaji macam tak habis-habis duit gaji tu kan, keluarkan, duduk diam-diam. Tak pun tak payah keluarkan dululah kalau tak perlu belanja. Kalau dalam rumah tu beras ada, telur ada, makan apa yang ada lah.
Just stay at home. Tu Alex kata duduk kat rumah. Kalau tak reti duduk rumah, kita tak payah nak tanya. Selagi kita nampak dekat luar tu, orang sibuk pergi beli pasar, orang masih lagi sibuk pergi bank, orang masih lagi sibuk pergi jogging, makcik-makcik kat kampung, pakcik-pakcik tu sibuk nak mengetih, jangan mimpilah kita settle. Kita takkan settle, tuan-tuan. Itu sebab kalau saya jadi menteri, memanglah sama-sama kita kata herd immunity lah semua. Senang serabut pelotak aku kan, macam tu. Okey. Berapa lama dia bertahan sanitizer? Sanitizer hanya bertahan sekejap saja. Bila kali you basuh, you pegang dah settle dah tercemar datang ayuh. Okey. Third wave ni saya bagi bahasa yang mudah. Korang tanam baja ni semua, pokok-pokok ni semua masa 18 hari bulan dan permulaan cuti sekolah, yang mana 30,000 orang pergi overseas. Yang balik kampung, tak tahu berapa ribu yang balik kampung. Jadi kita akan tuai hasil third wave pada hujung bulan ni. Maksudnya dalam 28, 29, 30, 31. Itulah tempoh yang kita pergi. Yang kita akan tuai hasil dia. Hasil ini yang kita panggil third wave. Sebab selagi PL tak degil, masih lagi lah ikut nak makan apa, tak tahulah kan. Dah tak faham lah masyarakat Malaysia ni. Pada dulu saya tak faham. So dia orang tak sedar. Orang bandar ni, dia rasa dia pandai sangat, sampai tu pasal dia kata nak berjoging tu semua. Macam tu nak cakap. Tak tahu lah nak cakap pandai ke tidak, tapi itulah dia. So selagi so kita akan berhadapan lebih kurang 50,000 lah yang berpotensi untuk menyebarkan. So korang kira lah, kalau 50,000 kali 3 selama 10 hari. Kenapa kanak-kanak tak kena COVID yang serius? Pasal paru-paru kanak-kanak adalah paru-paru tak matang. Bila paru-paru tak matang, dia tindak balas terhadap coronavirus ni tak heavy macam orang tua ataupun orang-orang yang paru-paru dah matang, especially orang lelaki yang smoking tu. Pasal dia tak ada kerja nak buat. Macam kau tengok budak 7 tahun, 8 tahun, dia pun dia hafal mengaji pandai, dia pergi masjid. Ada tak orang tengok imam tu suruh jadi imam? Tak ada kan? Samalah perumpamaan dia. So coronavirus masuk dalam paru-paru budak, dia nak buat kerja pun dia confuse paru-paru budak. Tapi bolehlah buat demam pasal dia bukan ke tempat dia. Tapi pada orang dewasa punya paru-paru, dia boleh rosakkan dengan cara dramatik. Because paru-paru adalah paru-paru yang matang. Sama dengan kes yang meninggal 35 tahun tu, memang dia boleh bertindak dengan cara dramatik. Apa yang berlaku adalah, bila jangkitan coronavirus masuk dalam paru-paru, dia melekat pada ACE receptor di paru-paru. ACE receptor hanya ada pada paru-paru yang matang berbanding dengan paru-paru yang tak matang, yakni paru-paru orang dewasa. So apabila dia dah lock dekat situ, dia transferkan dia punya RNA, dia proses untuk hasilkan lebih banyak coronavirus. Apa badan buat? Badan akan panggil semua askar untuk berperang dekat situ. So bila dia berperang dekat situ, automatically paru-paru yang ada akan musnah sama sekali. That is why patient akan mula rasa sesak nafas, susah nafas dan perlu diventilate. Dan perang tu akan berlaku dengan sangat kuat sampai macam pakai bom lah, macam Syria lah perang dia, macam tempat perang di Syria tu. Habis jahanam paru-paru. Macam mana nak survive? Automatically tak survive. Faham? Okey, review NIM tu betul atau tidak viralnya. Okey. Pokok semambu, tuan-tuan kena ingat satu perkara. Setiap pokok yang wujud dekat muka bumi ni Allah Ta'ala bagi, pasti mempunyai kebaikan dan kegunaan pada manusia. Itu pasti. Okey? Tapi untuk kau pergi ambil daun semambu dan rebus dan minum, itu tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Okey? Dia takkan boleh buat apa-apa manfaat. Dia sekadar kalau kata NIM yang pil atau yang India buat untuk Ayurveda, itu dah proses, dah ambil active ingredient. So that's why dia boleh label NIM. Macam kita kata kalau barang yang syakli warna hijau tu apa? Hijau tu alfalfa contohnya. Benda tu tapi dah proses. Kalau kau pergi ambil daun tu pergi buat teh semua bagai, itu cek penyakit. Okey? Alex saya jawab dia tu. Tak ada data air zam-zam menyembuhkan COVID. Dia begini tuan-tuan. Bila sebut air zam-zam, biarpun air zam-zam adalah hadis Nabi menyembuhkan segala penyakit, you all kena faham satu perkara. Kita, doktor, mesti memandang air zam-zam atas bunti saintifik.
ambil dan siasat dan buat macam mana tindak balas air zam-zam dengan coronavirus. Baru kita boleh sebut. Kalau setakat kita nak kata air zam-zam yang penyakit, itu salah lah. Pasal data tu tak ada. Kita sebagai umat Islam bertanggungjawab untuk ambil air zam-zam tu. Macam di Jerman, dia ambil air zam-zam. Dia study air zam-zam. Dia tengok molekul composition air zam-zam. Apa yang istimewa air zam-zam? Itulah cara dia kenapa. Okey? Kenapa ramai lelaki meninggal perempuan? Pasal ramai lelaki yang degil. Ramai lelaki yang isap okok. Ramai lelaki yang isap vape. Ramai lelaki yang paru-paru dia orang tak kuat. Pasal tu dia kena banyak lagi problem.